Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwada binti Jamaluddin dari kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk pembentangan 2 kami, iaitu amalan kepercayaan penganut Islam. Pengenalannya ialah Islam merupakan agama Ibrahim monoteistik yang berasal dengan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh politik dan keagamaan Arab abad ke-7. Perkataan Islam bermaksud penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Seorang penganut Islam dikenali sebagai Muslim bermaksud seorang yang tunduk kepada Allah. Terdapat antara 1 bilion ke 1.8 bilion Muslim, menjadikan Islam agama kedua terbesar di dunia selepas Kristian. Muslim percaya bahawa Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, penutup segala Nabi Allah, dan menganggap Al-Quran dan Sunnah iaitu sabda dan amalan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama Islam. Umat Islam tidak menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai pengasas agama baru, tetapi sebagai pemulih keimanan monoteistik ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan lain-lain Nabi. Tradisi Islam menegaskan bahawa Yahudi dan Kristian memutarbalikkan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan tafsiran palsu atau kedua-duanya sekali. Memerintahkan banyak amalan keagamaan penganut Islam umumnya dikehendaki memegang rukun Islam yang merupakan 5 tanggungjawab yang menyatukan Muslim ke dalam sebuah masyarakat. Selain itu, hukum Islam syariah telah membangunkan hukum yang menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. Tradisi ini meliputi segala dari hal praktik seperti hukum pemakanan dan perbankan kepada jihad dan zakat. Hampir kesemua Muslim tergolong kepada salah satu dari 2 mazhab terbesar, Sunnah 85% dan Sunnah 15%. Perkataan Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari kata kerja bahasa Arab aslama, iaitu bermaksud untuk menerima, menyerah atau tunduk. Al-Quran menyatakan bahawa semua Muslim harus percaya pada Allah, wahyunya, malaikatnya, pesuruhnya dan pada hari pengadilan. Juga terdapat kepercayaan lain yang berbeza antara mazhab dan khusus. Percaya pada hari kebangkitan juga dikenali sebagai ad-din, hari pengadilan penting untuk Muslim. Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan dari hal negeri seperti pentadbiran dan hubungan luar kepada isi kehidupan seharian. Saya Fatin Nur Ansyazwani binti Muhammad Syahil ingin membentangkan tentang amalan kepercayaan penganut Islam. Amalan 5 rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 amalan penting dalam Islam Sunnah dan 5 konsep asas penerimaan agama bagi Islam Syiah. Rukun Islam bagi Muslim Sunnah ialah: pertama, syahadah, iaitu fahaman asas ajaran Islam. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Perjanjian ini adalah asas untuk semua kepercayaan dan amalan lain dalam Islam. Muslim harus mengulangi syahadah ini dalam solat, dan bukan Muslim yang ingin memeluk Islam diperlukan untuk mengucap kalimah ini. Kedua pula ialah solat atau amalan sembahyang. Wajib dilakukan 5 kali sehari. Setiap solat perlu menghadap Kaabah di Mekah. Di kebanyakan negara Muslim, peringatan yang dipanggil azan disiarkan secara umum dari masjid tempatan pada masa yang sesuai. Ketiga, puasa, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Muslim tidak boleh makan atau minum dari subuh hingga senja pada bulan ini dan harus berwaspada dari dosa lain. Keempat, zakat atau pemberian sedekah. Amalan pemberian ini wajib untuk semua Muslim yang mampu. Berdasarkan kekayaan yang dikumpul, bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yang memerlukan, dan juga untuk membantu menyebarkan Islam. Kelima, haji, iaitu ziarah semasa bulan Zulhijjah ke bandar Mekah. Setiap Muslim yang mampu dari segi badan dan harta wajib menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya.
Muslim Syiah pula, 5 asas Islam ialah Tauhid, Tuhan itu satu dan unik. Kedua, keadilan, konsep kebenaran moral berasaskan etika, keadilan dan kesaksamaan bersama dengan hukuman jika melanggarnya. Hari kiamat, penilaian terakhir Tuhan terhadap manusia. Keempat, kenabian, cara Tuhan menghantar utusan atau nabi untuk membimbing manusia. Kelima, imamah, institusi yang mewarisi institusi kenabian. Assalamualaikum, saya Dini binti Suhaimi ingin membentangkan tajuk hukum dan perundangan dalam pengguna Islam. Syariah secara harfiah lalu menuju ke tempat berair merupakan hukum Islam yang dibentuk oleh kesarjanaan tradisi Islam. Dalam Islam, syariah ialah penyataan kehendak ketuhanan dan membentuk satu sistem kewajipan terhadap seorang Muslim oleh sebab kepercayaan agamanya. Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan daripada hal negara seperti pentadbiran dan hubungan luar kepada isu kehidupan seharian kita. Al-Quran menakrifkan hudud sebagai hukuman untuk 5 jenayah khusus: berzina, tuduhan zina, meminum arak, mencuri dan merompak. Al-Quran dan Sunnah juga mengandungi hukum pewarisan, perkahwinan dan pembalasan untuk kecederaan dan membunuh serta peraturan untuk puasa, sedekah dan solat. Fiqh atau perundangan ditafsirkan sebagai pengetahuan peraturan amali agama. Cara yang digunakan pakar hukum Islam untuk memperoleh hukum dikenali sebagai usul al-fiqh, teori hukum atau prinsip fiqh. Menurut teori hukum Islam, undang-undang Islam mempunyai 4 sumber asas, iaitu mengikut keutamaan Al-Quran, Sunnah, kesepakatan ulama Muslim, ijma' dan pemikiran beranalogi rias. Dan pada abad ke-9, Imam Al-Syafi'i memberikan asas teori perundangan Islam dengan merekodkan prinsip fiqh, termasuk 4 sumber asas dalam buku Ar-Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrul Rifki dan saya akan menerangkan kesan amalan kepercayaan penganut Islam. Kesan yang pertama ialah masyarakat tidak akan melakukan perkara mungkar kerana agama telah menetapkan hukuman kepada mereka yang melakukan perkara mungkar mengikut hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jika seseorang melakukan perkara yang mungkar, ia akan mendatangkan perkara yang tidak menyenangkan. Contohnya, rezeki yang diperoleh dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tidak berkat kerana dia telah melakukan perkara yang bercanggah dalam Islam. Masyarakat juga kurang melibatkan diri dalam jenayah kerana ia memudaratkan kehidupan seorang muslimin atau muslimat dan ia sangat bercanggah dalam kehidupan seorang umat Islam maupun masyarakat di sekelilingnya. Seterusnya, ia akan melahirkan lebih ramai umat Islam yang mengamalkan kehidupan yang lebih aman dan makmur. Assalamualaikum. Nama saya Fatil Adawaida binti Nazuri. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan penganut agama Islam. Kesimpulannya, setiap perbuatan yang kita lakukan itu mestilah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala serta mengikut arahan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika demikian, segala makanan, minuman, pekerjaan, pelajaran adalah faktor yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta teguh beribadah kepadanya. Ini bermakna rumah, sekolah, tempat dan sebagainya adalah tempat beribadah. Bahkan seluruh muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan tempat menunaikan ibadah dalam realiti kehidupan. Selain itu, Islam ialah agama yang dominan di Malaysia yang mewarnai kehidupan masyarakat Melayu selepas pertabakan agama Hindu di tanah Melayu. Islam adalah agama sejagat universal dan kesejagatan ini adalah terkandung dalam intipati ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman kepada keseluruhan manusia. Asas kewujudan manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, memimpin manusia dan alam berasaskan kepada wahyu dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Sumber ini bukan sekadar pengarahan peribadatan, bahkan juga mempunyai petunjuk yang mutlak
dalam kehidupan manusia. Oleh yang demikian, umat Islam adalah umat yang berpegang kuat kepada agama sama ada dalam konteks peribadatan dan kehidupan bermasyarakat. Seterusnya, Melayu Islam perlu membuat ajakan paradigma. Walaupun sudah banyak retorik dan seruan untuk membetulkan keadaan khususnya dalam amalan harian, namun sampai hari ini perubahan belum berlaku. Melayu Islam masih di tahap yang sama. Kita perlu kembali kepada Al-Quran yang mudah kita fahami dan sunnah yang senang kita amali, yang menjurus keamanan, kedamaian dan kemakmuran yang bersandarkan kepada moderasi dan kesederhanaan. Oleh yang demikian, masyarakat Melayu dan Islam telah dilihat sebagai sinonim dan kebanyakan persoalan yang berkaitan adat istiadat, politik dan pemerintahan masyarakat Melayu juga telah banyak dipenuhi oleh Islam. Apa yang jelas dan nyata, segala nilai yang telah diperkenalkan oleh Islam adalah bersifat universal dan dapat diterima oleh semua peringkat dan generasi manusia dan mampu beroperasi dalam konteks pelbagai bangsa agama yang terdapat di Malaysia. Bagi menjelaskan lagi kepelbagaian kepercayaan